Pernahkah anda mendengar pasukan khusus yang terbaik pernah wujud di Nusantara, yaitu The Sarawak Rangers? Digelar sebagai The Headhunter atau tepatnya pemburu kepala terbaik di dunia. Ini adalah sejarah Sarawak Ranger. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah subscribe pada channel ini. Kepada anda yang belum subscribe, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video-video menarik di masa akan datang. Pernah digelar sebagai pasukan khusus terbaik di dunia dan di mana-mana pasukan tentera yang pernah berkhidmat semasa zaman darurat Persekutuan Tanah Melayu. Itulah diungkapkan oleh Pesuruhjaya British di Malaya, iaitu Sir Gerald Templar. Pasukan ini digelar sebagai The Sarawak Headhunter. Digelar Headhunter atau pemburu kepala kerana pahlawan-pahlawan Iban ini akan memenggal kepala musuh untuk dibawa balik sebagai trofi dan ianya akan diletakkan di rumah panjang. Perkara ini sudah tentunya dapat meruntuhkan moral musuh yang mereka hadapi. Antara yang paling terkenal ialah Operation Z menentang Jepun. Askar-askar Jepun disumpit dan kepala-kepala mereka dipenggal sehingga pihak Jepun menggelarkan mereka sebagai pembunuh senyap. Apa tidaknya, sumpit yang digunakan tidak mengeluarkan bunyi tetapi amat berkesan untuk membunuh musuh. Presiden Soekarno juga pernah menggelarkan mereka ini sebagai pembunuh berhantu. Tentera Iban ini datangnya tidak diundang. Saat mereka pergi, semua tentera-tentera kur hilang nyawa. Kepala mereka bercerai dari badan. Sungguh pantas sehingga tidak dapat kelihatan oleh manusia biasa, ujarnya. Dibentuk oleh Raja kedua Sarawak, iaitu Raja Charles Brooke pada Oktober 1862 dan dianggotai oleh anak tempatan dari Sarawak. Pasukan tentera ini telah dianggotai oleh anak tempatan seramai 32 orang pada awal penubuhannya. Kesemuanya berbangsa Iban. Generasi pertama Sarawak Rangers ditubuhkan oleh Charles Brooke bukan sahaja sekadar tangkap muat, malah anggota-anggota tersebut merupakan antara pahlawan-pahlawan kaum Iban yang gagah perkasa dan terkenal dengan selok-belok peperangan yang mewakili kawasan atau daerah atau kaum masing-masing. Hasilnya, satu pasukan yang mantap ditubuhkan dengan pahlawan-pahlawan yang bijak di dalam taktik peperangan dan mendapatkan ilmu daripada mereka yang berpengalaman di arena perang moden yang dibawakan khas dari Eropah. Maka terbentuklah Sarawak Rangers yang digeruni ramai. Pada sekitar tahun 1930-an, dunia mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk dan Sarawak Rangers pun terjejas. Oleh itu, pasukan ini dibubarkan secara rasmi dan mereka terpaksa pulang ke kampung halaman masing-masing. Namun begitu, terdapat juga segelintir daripada mereka yang secara sukarela diserap menjadi pasukan polis Sarawak. Namun selepas itu, pasukan ini kembali lagi beraksi dan berbakti kepada negara apabila Sarawak menghadapi Perang Dunia Kedua. Maka dengan itu, pasukan ini dibentuk sekali lagi untuk mempertahankan Sarawak sebagai persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua. Charles Vannerbroek membentuk Sarawak Rangers kembali untuk tujuan pertahanan. Mereka telah terlibat secara langsung dalam mempertahankan Lutong, Miri dan Kuching sewaktu pencerobohan tentera Jepun menjelang Disember 1941. Anggota-anggota Sarawak Ranger atau mendapat julukan Bujang Berani kembali beraksi apabila Jepun menjajah Sarawak. Sarawak Ranger pada ketika itu merupakan pertahanan terakhir untuk Sarawak dan pertempuran di Kuching telah memaksa pasukan tersebut untuk berundur kerana kekuatan tentera Jepun pada waktu itu lebih kuat daripada mereka. Walaupun terpaksa berundur dan memberikan kemenangan kepada tentera Jepun, pasukan Sarawak Rangers tetap bersemangat untuk mempertahankan bumi Sarawak. Semangat ini mendorongkan mereka untuk bergabung dengan seorang anggota tentera dari tentera Commonwealth dari Australia, iaitu Major Tom Harrison, untuk melancarkan serangan gerila yang digelar pasukan Z. Kepakaran daripada Sarawak Rangers turut menyebabkan ramai daripada tentera-tentera Jepun dibunuh oleh mereka. Setelah Jepun menyerah kalah, pasukan Sarawak Rangers dibubarkan sekali lagi dan anggota-anggotanya pulang balik ke kampung halaman masing-masing untuk kembali ke penghidupan yang normal.
Serangan pengganas komunis menyebabkan pasukan Sarawak Rangers untuk kembali beraksi apabila Tanah Melayu menghadapi serangan pengganas komunis pada tahun 1948 dan pahlawan-pahlawan Iban sekali lagi dituntut kepakaran mereka untuk membantu Tanah Melayu. Kali ini, 49 pahlawan Iban Tracker yang mahir menjejak dihantar ke Tanah Melayu untuk membantu anggota pasukan tentera Commonwealth bagi menangani pengganas komunis. Kemahiran mereka diiktiraf dan dipuji oleh sebaya mereka iaitu Regimen Askar Melayu apabila mereka berjaya menjejaki musuh di dalam hutan dan dikatakan kepakaran mereka sememangnya tiada tolok banding